Habis kelas matematik lambat sikit Lain mana? Tadi main apa? Quiz juga? Cikgu Victor. Berapa dah? 9.20 lah. Okay, tak apa cikgu mulakan kelas Cikgu nak habiskan silibus cepat. Okay, so hari ni kita sambung balik. Okay, dalam bab 5 gerakan. Okay, tapi sekarang ni dalam 5.5 iaitu konsep tekanan. Okay, so konsep tekanan ni, konsep tekanan ni ini adalah formula dia, iaitu tekanan kita letakkan sini P, dalam bahasa Inggeris kan pressure. Okay, so tekanan pressure, lepas tu sama dengan daya force bahagi dengan luas area. Okay, so ni adalah dia punya Syeda, tadi siapa yang masuk? Syeda, Cika, Alia kan? Pilih Alia. Alia. Right, so ni adalah formula dia lah. Okay, dan juga ini adalah cara untuk pengiraan dia. So kalau dia bagi 1 Newton per meter persegi sama dengan 1 Pascal. Okay, so untuk awak tukarkan inilah
Okay, so untuk awak tukar, contoh dia bagi awak 1 kilopascal. So kena tukarkan juga pergi 1 pascal untuk dapatkan dia punya ukuran 1 newton per meter. Okay, meter persegi. So sebab tu awak kena tukar ni lah sebab kilo. Kilo kan 1000. Okay, so awak bagi 1000 pascal lah. Okay, so contohnya soalan dia akan bagi macam ni lah. Keluasan dia awak kena kira berapa tekanan dia. Bila tekanan dia rendah, apa jadi pada daya dan juga luas. Okay, so itu cara dia lah awak kira untuk ni. So nanti tengok balik dekat nota ni ya. Okay. So seterusnya untuk yang ni cikgu rasa tak ada masalah lah, nanti awak tengok. Okay, kita tengok pula eksperimen ni. Okay. So eksperimen ni kalau kita tengok beban dia, okay, ini adalah plasticine. Kita nak tengok berapa kalau tinggi daya, apa kesan dia kepada tekanan tersebut. Macam tu lah. Okay. Dan juga luas permukaan. Macam tu. Okay, so contohnya dekat sini, okay, kalau awak tengok sini, dia gunakan rod silinder dan juga satu lagi berbentuk tirus. Okay, macam paku lah. Okay, so dan juga untuk ditekankan digunakan beban yang ni. Beban 5 Newton dan juga 10 Newton. Jadi untuk eksperimen ni, eksperimen A, okay, kita samakan luas permukaan. Maksudnya dia gunakan rod silinder yang sama permukaan dia. Okay, kemudian dimanipulasi dia pula daya. Okay, daya dia diubah. Satu 5 Newton, satu lagi 10 Newton. Okay. So kemudian bergerak basis tekanan. Kita tengok kedalaman tekanan dia. So kalau kita tengok daripada mata kasar, okay, kita tengok daripada mata kasar, untuk 5 Newton dengan 10 Newton ni mana satu yang dalam tekanan dia? Adakah 5 Newton ataupun 10 Newton? Ya, betul, 10 Newton. Kerana daya yang dikenakan adalah sangat tinggi. Okey, betul. Jadi siapa oh, okey. Ya, cikgu ambil kedatangan. Lepas tu awak nak tukar nama boleh. Okey. Alright. Okey, kemudian macam tadi, okey, sebabkan ini beban dia sangat berat. So kedalaman dia lagi berat. Okey. Lagi dalam lah, lagi dalam. Kemudian yang ni pula, okey, apa yang diubah adalah okey, dia samakan daya. Okey, daya dia 5 Newton. Dua-dua daya dia 5 Newton. Okey. Kemudian dimanipulasi dia luas permukaan. Okey, dia ubah luas permukaan dia. Yang pertama dia gunakan rod silinder yang berbentuk leper, okey, straight, dan kemudian ni digunakan yang tajamnya, iaitu dia punya luas permukaan sangat kurang, okey, sedikit. Okay, so bergerak balas tekanan. Jadi mana satu kedalaman yang lagi dalam? Adakah yang ini ke digunakan rod silinder ataupun yang bentuk macam paku ni? Jawapan dia mana satu? Mana satu yang lagi dalam? Ini ke rod silinder ke ataupun yang ni? Ya, yang tajam tersebut, kerana luas permukaan dia sedikit. Jadi bila kita kenakan daya yang sama, kita boleh nampak mana satu yang lagi dalam lah, iaitu luas permukaan yang sedikit daripada luas permukaan yang banyak. Okay, so itu sebab tadi formula dia tekanan sama dengan daya per luas, okay, bahagi luas. Okay, so itu saja cara awak tengok lah untuk biasanya soalan dia kan, dia akan bagi macam tadi je lah, iaitu dia bagi awak satu objek. Okay, awak tengok objek tu dan kemudian kira balik berapa tekanan dia. Kalau dia minta tekanan, bagi tekanan ataupun daya ataupun luas. Okay, so ni penerangan dia, aplikasi ni nanti awak baca sendirilah. Cikgu tak perlu nak explain ni sebab okay, sebab sama sahaja. Okay, cikgu pergi penerangan seterusnya. Okay, so biasanya macam ni lah soalan dia. Soalan exam dia tak adalah bagi tanya awak
pasal biasanya apa yang diberi sini itu je soalan dia. Okey, tak ada yang out of the box. Semua dalam silibus awak. Okey. So ni bagi cikgu senang sikit. Okey, kemudian 5.6 prinsip sistem hidrolik. Okey, yang ni yang awak kena faham betul-betul macam mana prinsip dia. Okey, so dalam prinsip sistem hidrolik ni maksudnya dia gunakan cecair untuk kira apa dia tekanan dia ataupun berapa daya dia. Okey, so kita gunakan sistem hidrolik. Okay, so hidrolik maksud dia air. Okay, so yang pertama kita gunakan pemindahan tekanan dalam cecair. Okay, so prinsip ni kita panggil sebagai prinsip Pascal. Maksud dia, bila kita kenakan daya ke arah tekanan cecair, ke arah cecair tersebut dalam satu bekas, jadi nampak tak air ni akan keluar dengan tekanan yang sama. Maksud dia kalau sini keluar air yang banyak, so semua pun akan keluarkan air yang banyak. Disebabkan oleh prinsip Pascal. Okay, so yang ni kadang-kadang dia akan tanya awak, apa tu prinsip Pascal? Jadi awak kena ingat, bila satu tekanan ataupun daya dikenakan, maka pemindahan tu maksudnya tekanan yang diberikan tu sama, so tekanan dia akan keluar sama juga, air tersebut. Seragam, ni dipindahkan dengan seragam. So semua pun akan keluar yang samalah, pressure yang sama, tekanan yang sama. Itu adalah prinsip Pascal. Kemudian awak tengok sini operasi sistem hidrolik pula. Yang ni biasanya dalam soalan awak macam ni lah, dia akan bagi. So biasanya dia akan bagi awak dua ni. Dua jenis dua jenis besar bekas lah. Tapi dia link, dia berkaitan antara satu sama lain sebab ni sama. So nanti dia akan letakkan beban dekat sini. Kita namakan sebagai F1. Beban yang pertama. Kerana beban yang pertama tidak sama dengan beban yang dekat sini. Tapi bila beban ni bila dia diletakkan dekat sini, contohlah beban dia 5 Newton. Jadi nanti bila dia turunkan, sebabkan beban dia kan, so dia akan turunkan paras air dekat sini. Maka air tersebut akan menolak beban yang dekat F2 ni. So maksud dia beban kat sini sama dengan penolakan kat sini. Itu maksud dia. Boleh faham? Sebab tu bila awak tengok cara untuk kira dia, F1 per A1 iaitu dia punya ni keluasan dia lah. Keluasan dia, so F1 per A1 sama dengan F2 tekanan yang diberikan untuk tolak beban ni dengan A2, luas A2 ni. Macam tu kiraan dia. Ada soalan tanya cikgu terus so ini contoh eksperimen dia. Cikgu rasa tak perlu untuk explain, sama juga. Yang ni. Contoh kita tengok macam mana penyelesaian kerja dia. Soalan dia akan tanya awak macam ni. Yang first, dia akan tanya awak tekanan yang dikenakan oleh daya ke atas omboh kecil. Omboh kecil tu maksud dia yang ni. Yang ni yang besar. Jadi awak kena kira ini sahaja. So gunakan formula dia, tekanan sama dengan daya bahagi dengan luas. Jadi awak daya yang dikenakan adalah 20N. Kemudian luas dia adalah 2 cm. 2 cm. Kemudian awak bahagi dan dapat jawapan. So ini untuk soalan pertama saja. Kemudian soalan yang kedua dia kata jumlah beban yang disokong oleh omboh besar. Yang ni pula. Macam tadi cikgu kata, bila daya dikenakan kat sini, penolakan air dia sama untuk tolakkan daya P ni. Jadi sebabkan tu gunakan formula F1 per A1 sama dengan F2 per A2. So awak masukkan maklumat-maklumat dia dan awak akan dapat F2 ni berapa. So jumlah dia adalah 300 Newton beban dia. So untuk 20 Newton tolak 300 tolak daya tekanan dia, tolak daya P ni iaitu 300 Newton. Macam tu. Boleh? Ada apa-apa soalan? Ataupun soalan dia yang ni pun ada juga. Contohnya, dia ini ada kaitan lah soalan ni. Soalan yang kedua, soalan contoh kerja 13 ni pula, dalam situasi yang diberikan pada contoh di atas, sejauh manakah omboh kecil perlu bergerak ke bawah untuk menolak omboh besar ke atas sebanyak 3 cm. Maksud dia, berapa dia ni kena tolak untuk daya P ni naik sebanyak 3 cm ke atas.
Jadi awak kena gunakan formula yang ni. Okay. So kita jadikan, okay, yang jumlah gerakan ni kita tak tahu berapa nilai dia, kita letakkan X. Okay. Jadi untuk yang ni pula, okay, jadi okay, so jarak yang ni sebab kita nak tahu berapa yang boleh naik kan. Jadi kita tahu dia punya luas ni berapa, so kita tak 30, kita kali dengan 3 cm sebab dia nak tolak ke atas. Okay, so luas ni kita kali dengan 3 cm yang ke atas tu. Okay, so 30 kali dengan 3 sama dengan 90 cm. Kemudian kita letakkan, okay, ini pula daya dia, okay, kita nak tolak ke bawah berapa, kita nak tahu. So kita letakkan 2 ni luas dia, nampak tak luas yang ni, 2. Okay, 2x sama dengan 90, yang tadi kita kira berapa yang dia boleh naik. Okay, penolakan dia. So kita akan dapat bila daya yang pertama ni tolak ke bawah, dia kena tolak 45 cm ke bawah. Barulah boleh naikkan ni 3 cm ke atas. Boleh faham? Ini formula dia. Okay, awak gunakan yang ni, luas dia, untuk cari berapa dia boleh tekan, dia boleh turun yang ni, berapa yang boleh naik kat sini. Ini formula dia lah. Okay, ada apa soalan untuk yang tu? Ada, cikgu rasa korang kan pandai matematik kan? So boleh kira Okay, tak susah sikit pun. Okay. Okay, so ini aplikasi sistem hidrolik lah. Jentera-jentera berat, kita gunakan aplikasi tersebut. Okay, aplikasi yang tadi lah untuk menolak beban dan sebagainya. Nanti yang ni baca balik. Okay, dan juga yang ni pula jack hidrolik ni untuk kita naikkan benda yang berat. Contohnya macam ni lah, kereta. Okay, biasanya untuk kita bagi tekanan benda objek yang berat. Okay, so kita gunakan jack hidrolik juga. Dan juga brake hidrolik. Okay, yang ni pun nanti awak baca. Soalan cikgu tak nampak pun yang keluar ni lah setakat ni. Okay, setakat ni tak ada soalan macam ni. So yang ni awak baca dulu. Okay. Cikgu sambung untuk 5.7 pula, iaitu gerakan kenderaan dalam air. Okay, boleh setakat ni? Saya rasa korang dah baca yang ni. Just cikgu explain balik saja supaya ada pemahaman. Okay, so gerakan kenderaan dalam air sama juga macam kenderaan dekat darat. Okay, ada yang berenjin, ada yang tidak berenjin. Okay, so boleh nampak ni, nanti awak baca yang ni. Okay, so ini adalah contoh-contoh kenderaan yang beroperasi dekat air, iaitu hovercraft. Okay, hovercraft dekat Malaysia ni tak banyak guna lah, tak selalu nampak kan, tapi ada saja. Okay, hovercraft dan juga hydrofoil. Okay, hydrofoil ni ada juga Malaysia gunakan. Biasanya kita punya marine, polis marine ada gunakan yang ni. Cikgu nampak. Okay, so ni dia berbeza lah. Yang ni dia gunakan macam pelampung. Hovercraft pula dia bentuk tirus sedikit. Bila dia jalan, dia nak jalankan dia ke depan sikit macam tu. Okay, hydrofoil. Right. So yang lagi laju, saya rasa hydrofoil lagi laju sedikit daripada hovercraft. Kerana permukaan dia. Okay, tirus permukaan dia. Okay, so macam mana pergerakan air? So, maksud cikgu kenderaan yang bergerak dekat dalam air. So ni cara dia lah. Okay, untuk mengurangkan tekanan air supaya kenderaan tersebut boleh bergerak, so dia mesti berbentuk tirus. Nampak tak? Berbentuk tirus di depan dan juga lebar di belakang. Kerana untuk meningkatkan lagi, untuk mengurangkan lagi tekanan air itulah supaya dia boleh bergerak ke depan. Nampak? Pergerakan dia ke depan, jadi air akan lalu di sebelah dia. So sebabkan tu boleh bergerak lah. Okay, so prinsip Archimedes ni ada berkaitan dengan prinsip Archimedes ni ada berkaitan dengan ni lah. Okay, kenderaan yang ni. Tekanan bagi, bukan maksud cikgu. Prinsip Archimedes ni maksud dia, bila kita letakkan sesuatu bahan, daya yang tekanan yang dikenakan tu, dia akan keluarkan air. So air tersebut sama dengan berat bagi objek tersebut lah. Okay, so kita panggil sebagai eksperimen ni, daya yang dikenakan tu nama dia daya tuja ke atas. Okay, daya tujah ke atas. Maksud dia bila kita tekan, tujah maksud dia air tu akan naik. Okay, so daya tujah ke atas akan bertindak kepada bongkah kayu. Contohnya macam ni lah. Okay, prinsip dia, ini bekas air. Contoh kita kira berapa paras air tersebut. Contoh paras air dia 1 liter. Contohlah 1 liter. Kemudian kita letak bongkah kayu ni. Okay, so air akan menaik. Jadi tu daya tujah ke atas maksud dia. Okay, daya tujah ke atas dikenakan. Jadi nanti daya tujah ke atas tu maksud dia air tersebut adalah sama dengan berat bagi
objek tersebut. Contohnya, so ni daya tujah ke atas sama dengan berat bendala yang disesatkan. Okay, ini konsep Archimedes. Boleh? Okay, seterusnya inilah biasanya awak buat eksperimen macam ni lah. Okay. So kalau kita tengok sini eksperimen dia, okay, contohlah berat dalam udara. Okay, berat dalam udara ni maksud dia bukan dalam udara, maksud dia dekat, kita ukur dekat biasalah, bukan dalam air. Okay, so berat asal dia kita kira 8 Newton. Bukan asal, berat dekat udara, okay, 8 Newton. Kemudian bila kita letakkan objek tersebut dalam air, berat dia menjadi 7 Newton. Nampak? Bila awak letakkan, awak kira balik berat dia berapa. Okay, so daya tujah air dia sama dengan 1 Newton. Maksud dia air tu naik tu, 1 Newton. Okay, so ni air yang disesatkan. Jadi berat bikar tambah air adalah 3 Newton. Okay, nanti awak kira sendiri gunakan neraca ni lah, neraca timbang ni. Kemudian bikar air kosong 2. So berat air yang disesatkan adalah 1 Newton. So ni cara awak kira lah untuk prinsip Archimedes ni. Okay. Okay, yang ni formula dia isi padu samakan GC dengan ketumpatan. So ini pun awak tengok sendiri. Ini tak ada apa-apa masalah lah. Cuma kalau dia bagi awak macam ni, awak kena carilah kalau dia kata berat 100 gram sama dengan 1 Newton. Jadi jawapan dia mesti dalam 1 Newton. Boleh? Kalau dia bagi sini dalam gram, awak kena cari dalam Newton lah. Ya, ini tengok balik. Okay, yang ni yang cikgu nak explain sikit. Okay, contoh aplikasi prinsip Archimedes ni kita gunakan pada kapal laut. Okay, contoh nampak kat sini, nama dia garis Plimsoll. Okay, garis Plimsoll ni digunakan untuk pelayar-pelayar yang gunakan bot lah. Okay, bot besar. Biasanya bot ni yang angkut barang, contohnya barang kargo dan sebagainya. Okay, so bayangkan mungkin barang ni diangkut daripada satu negara ke satu negara lain, gunakan laut lah. Okay, tapi keadaan air dia, okay, yang ni dia berada dekat tepi sini. Okay, maksud dia yang ni adalah simbol. Simbol dia untuk tengok, okay, contoh paras air tu. Jika paras air tu, okay, jika paras air tu berada dekat sini. Okay, T maksud dia air masin tropika. Okay, so bila dia berlayar atas air laut tu, air masin tu lah, air laut lah. Air laut tropika. Okay, dia berada dekat air laut tropika. Okay, so pastikan, dia kena pastikan air dia berada dekat paras ni. Kalau lebih, maksud dia muatan dia terlampau lebih. Jadi dia kena kurangkan muatan supaya bot tu stabil, tak tenggelam. Boleh faham? Kalau kurang, okey, macam tu. Sebab setiap paras air laut, okay, dia berbeza. Contohnya macam air masin tropika, macam dekat kita lah, kawasan kita, air masin kita terlampau, dia tak terlampau berat ketumpatan dia. Okay, jadi bot boleh lalu macam biasa saja macam tu. Tapi mungkin dekat negara sejuk, okay, air masin ni terlampau tumpat. Kenapa terlampau tumpat? Sebab air masin bercampur dengan ais, cuaca yang sejuk. Jadi lebih tumpat lah, dia akan lagi timbul kapal dia. Boleh faham? Tu maksud dia. Okay. So ni dalam bahasa Inggeris. T, tropical, freshwater, FW, freshwater, macam tu lah. So ni dalam bahasa Inggeris. Tapi ni dia tukar pada awak. So ni cara dia nak tengok macam mana kapal tersebut boleh berlayar. Okay. So kalau lebih kurang, dia akan, kalau dia kurang tak apa. Jangan lebih daripada paras tersebut lah. Okay. Ini digunakan oleh pelayar-pelayar. Dan juga yang ni pula kapal selam. Okay, macam mana kapal? Biasanya kalau awak nak tolak satu benda dekat dalam air, kan mesti awak kena gunakan tekanan. Okay, baru dia akan tenggelam. Ataupun kalau benda tu berat, tak apalah, dia boleh. Tapi macam ni kapal selam, nampak tak ada, kita letakkan udara kat dalam ni. Ataupun bahan. Jadi sebabkan tu, dia susah untuk tenggelam. Jadi macam mana kita nak tenggelamkan kapal selam? Okay, bila dia akan tenggelam, air mesti masuk paras kat sini. Kita panggil sebagai aras air dalam tangki balas. Okay? Dalam nama dia tangki balas lah. So semakin dia akan tenggelam, semakin air akan masuk dalam tangki balas ni. Okay? So bila tangki balas ni penuh, baru kapal selam tu boleh tenggelam. Okay, tapi dia tak boleh, dia akan tengok tahap dia. Contohnya kalau dia masuk lagi dalam, okay, ada kapal selam yang tak boleh. Okay? Sebab
lagi dalam air laut, lagi tinggi dia punya tekanan. Okay, sebabkan tu ada lagi bawah laut lagi pada yang biasa kita tengok kan, ada lagi dalam dasar laut lagi. Okay, so dia akan tengok setiap kapal selam lah, jenis kapal selam yang boleh masuk. Awak pernah dengar Mariana Trench ataupun cerun Mariana. Itu adalah cerun yang paling dalam dekat dalam laut. Tinggi dia kedalaman dia melebihi Gunung Everest punya ketinggian. Okay, so dalam tu adalah manusia yang pernah masuk tapi belum masuk yang paling bawah lagi. Okay, kita panggil sebagai Mariana. Cerun Mariana tak silap cikgu. Nama dia Mariana lah. Okay, bayangkan dalam tinggi Gunung Everest tu lagi dalam Mariana tu. Okay. Okay, so seterusnya gerakan kenderaan di udara pula. Okay, yang ni korang baca sendirilah, ni tak ada apa-apa. Okay, ni tak ada apa-apa, ini gunakan gas helium. Okay, kenapa gas helium tu boleh terbangkan belon udara panas ataupun belon biasa pun kan kita isi helium, so dia boleh terbang sendiri. Kerana ketumpatan dia adalah lagi ringan daripada udara. Sebabkan tu dia boleh terapung. Okay. Okay, kalau tengok sini pula, ini adalah cara bagaimana kapal terbang dan juga helikopter terbanglah. Okay, so ni daya tujah, daya ke depan. Okay, daya tujah ni adalah di bahagian enjin dia. So contohlah kalau kapal terbang ataupun helikopter dia kena pergi terus kan. So daya tujah dia mesti ke depan. Dan juga daya seretan dia pula di belakang. Daya seretan ni dia kena kawal kiri dan kanan supaya supaya kapal terbang ni bila dia terbang dia tak berpusing. Okay, so dekat belakang tu daya seretan. Jadi daya tujah dengan daya seretan kena sama supaya kapal tersebut boleh bergerak ke depan, lurus saja. Okay, manakala daya angkat dengan berat daya graviti ni kena sama juga, kena stabil supaya dia boleh naik dan turun lah. Okay. Sama juga dengan helikopter, tapi helikopter dia berlainan sikit sebab dia ada ni, kipas ni. Okay, kita panggil sebagai rotor besar yang ni. Okay. So rotor besar ni dia kena lagi tinggi dia punya daya supaya dia boleh mengangkat helikopter tersebut. So berat dia kena lagi ringan. Okay, sebabkan dia ada kipas ni. Nanti baca yang ni supaya awak boleh faham sikit. Okay, so yang ni tak ada sangat dalam soalan, cikgu tengok. So ini baca saja. Okay, yang ni pun sama. Cikgu tak nampak lagi lah soalan dia. Okay, yang ni tak ada. Tapi baca saja. Sebab cikgu takut nanti soalan SPM keluar juga. Okay, lain-lain. Yang ni pun baca juga. So cikgu kata cikgu tak pernah nampakkan dalam soalan. So cikgu tak pentingkan sangatlah. Dan ni awak boleh baca saja. Okay, so kemudian prinsip Bernoulli pula. Okay, boleh lagi cikgu teruskan? Sikit je lagi prinsip Bernoulli, satu lagi prinsip. Okay, so prinsip Bernoulli ni dia dah bagi tahu ini dia punya teori lah, iaitu bahawa bendala yang bergerak dengan hal laju yang tinggi akan menghasilkan tekanan yang lebih rendah pada kawasan tersebut. Di sebaliknya hal laju bendala yang rendah akan menghasilkan tekanan yang lebih tinggi pada kawasan tersebut. Okay, contohnya macam ni. Untuk okay, ini prinsip dia, prinsip Bernoulli ni. Okay, kita namakan sebagai pesawat, dia punya wings tu kan, kita panggil sebagai aerofoil. Okay, aerofoil. Kalau awak pergi Pusat Sains Negara, awak boleh nampak eksperimen ni lah. Ada dia letakkan, macam hari tu kami pergi Pusat Sains Negara, so dia ada explain tentang ni. Okay, kalau ada masa pergi sana lah. Tapi untuk coronavirus tak ada kan, okay, tak apa. Awak boleh tengok kat sini saja ataupun dekat internet. Okay, contoh tadi macam ni. Okay, tekanan yang tinggi, nampak tak? Bila contoh sayap, okay, bayangkan ni sayap kapal terbang tersebut. Dia akan bentuk macam ni. Depan ni akan besar sedikit daripada kat belakang, irus kat belakang. Okay, so tekanan kat sini, tekanan udara dia sangat laju. Tapi bila kena objek tersebut, daya dia menjadi kurang. Tapi bila kat sini pula, okay, nampak tak tekanan dia rendah, tapi daya dia tinggi. Sebabkan tu bila
kapal terbang atau sebagainya pergi terbang, okay, dia menggunakan terbang, so dia boleh mengawal pergerakan dia disebabkan oleh arah udara tersebut, tekanan udara tersebut ataupun gerakan udara tersebut. Okay, boleh faham? So itu adalah prinsip Bernoulli. Okay, so itu saja untuk bab ini. Ada apa-apa soalan sebelum cikgu teruskan untuk soalan? Soalan latihan. Sebab ni banyak sedikit, awak kena hafal dia punya formula dan juga kena baca juga. Sebab kadang-kadang dia bagi soalan berkaitan dengan prinsip tersebut. Jadi awak kena faham baru boleh jawab soalan tersebut. Ada apa-apa soalan? Okay, ada? Okay, kalau macam tu tak ada soalan, masa dah nak tamat kan? Okay, nanti cikgu log out, nanti masuk balik ah. Cikgu log in balik, masuk balik sebab ada timer kat sini.